Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu inna nattabi'al huda ma'aka nutakhattaf min ardina wa lam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay' rizqan min ladunna walakinna aktharahum la ya'lamun. Surah Al-Qasas ayat 57. Maksudnya, dan mereka yang kafir berkata, kalau kami menyertaimu mengikut petunjuk yang kamu bawa itu, nescaya dengan serta-merta kami ditangkap dan diusir dari negeri kami Mekah. Mengapa mereka berkata demikian? Bukankah kami, yakni Allah, telah melindungi mereka dan menjadikan tempat tinggal mereka sebagai tanah suci yang aman, yang dibawa kepadanya hasil tanaman dari segala jenis sebagai rezeki pemberian dari kami, yakni Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak memikirkan untuk mengetahuinya. Ayat ini mendedahkan ada golongan di kalangan pemimpin Mekah percaya benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betulnya ajaran yang dibawa, tetapi mereka takut untuk masuk Islam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dunia dikelilingi oleh kekafiran, jahiliyah dan zalim. Perkara Islam yang baik dianggap pelik, maka akan dikepung. Bukan sahaja penduduk Mekah, bahkan kita baca dulu daripada ini, bagaimana ada kalangan kabilah Arab yang besar, iaitulah Bani Syaiban, yang ramai pengikutnya, yang terletak di utara Arab Saudi dan Iraq. Pemimpin kabilah ini menerima dan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaku Islam adalah benar. Mereka mengatakan kesediaan mereka untuk menghadapi kabilah-kabilah Arab yang menentang Islam, tetapi mereka tidak berani menghadapi Parsi dan Rom, kuasa besar dunia. Ini adalah sikap yang lemah, yang tidak boleh bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, kita baca dulu, orang yang sanggup bersama dengan aku mestilah orang yang sanggup menghadapi cabaran yang datang daripada seluruh pelosok dunia, yang tidak takut malaikat kepada Allah. Orang yang hatinya kecut, hatinya kecil, tak boleh bersama dengan perjuangan Islam. Mereka yang tidak menyadari bahawa seluruh pemerintahan di dalam dunia ini, walau bagaimana besar dan berkuasa sekalipun, tidak boleh berbuat apa-apa untuk menghalang pertolongan Allah, adalah tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam arti kata yang sebenar. Mereka tidak layak menjadi penolong bagi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini hikmat
Mengapa kita diajar berwirid selepas sembahyang? Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ya Tuhanku yang memiliki kerajaan. Semua kerajaan dunia di bawah kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberi kerajaan kepada siapa yang dikehendaki. Allah Ta'ala mencabut kerajaan daripada siapa yang ia kehendaki. Allah Ta'ala memuliakan sesiapa yang dia kehendaki. Dan Allah Ta'ala hinakan sesiapa yang dia kehendaki. Di dalam genggaman kekuasaan Allah sahajalah kebaikan. Itu kekuasaan Allah Ta'ala yang kita wiridkan setiap lepas sembahyang. Sunat kita baca. Tetapi kebanyakan kita tidak mencapai ma'rifatullah, mengenal Allah dalam arti kata yang sebenarnya. Sebut saja makrifat sedap cakap. Sedap cakap makna tak tahu apa. Orang kata makrifat mendatang apa makrifat? Tak tahu, sebut je. Jadi bunga kakak tua. Bunga kakak tua. Ini kebanyakan yang mengaji tasawuf, mengaji apa? Makrifat cakap. Apa dia makrifat? Tak tahu. Ini dibuktikan tak tahunya hati mereka kecil berhadapan dengan kuasa-kuasa manusia dalam dunia, tidak tunduk kepada kuasa Allah Ta'ala, tak berani nak menegakkan Islam. Ini buktinya. Lambat orang ulu pitih, orang ulu benda, orang ugut, tak tahan, menandakan tidak mencapai ma'rifatullah, kenal Allah dalam arti kata yang sebenarnya. Mereka tidak layak untuk menjadi penolong bagi menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, tepat sekali jawapan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Bani Syaiban yang tidak menolak kebenaran Islam dan menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang mulia dan akhlak yang baik, tetapi berjiwa kecil. Mereka tidak bersedia untuk mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana menghadapi ancaman dari Parsi, serta tidak bersedia untuk menentang Parsi kiranya Parsi menghalang cita-cita Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghargai sifat-sifat baik itu dan menolak dengan baik apabila didapati adanya kelemahan di dalam diri mereka. Malah diberi semangat dengan janji kemenangan Islam yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh harapan. Mudah-mudahan mereka membuat perhitungan untuk menerimanya di masa akan datang. Apabila Bani Syaiban memberitahu secara terus terang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi seorang yang baik, Islam adalah benar, mereka mengaku benarnya, tetapi mereka tak sanggup menghadapi Parsi, kuasa besar dunia. Lain dengan kabilah yang lain. Kabilah yang lain iaitulah Bani Amir. Bila Nabi ajak masuk Islam, menjanjikan Allah akan memberi kemenangan, tanya siapa jadi ketua. Lepas menang, siapa jadi ketua? Nak minta jadi ketua. Siapa jadi pemimpin? Allah Ta'ala jawab, mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Nabi jawab, mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ini lebih teruk, lebih lemah lagi, menunjukkan sifat kebendaannya, menunjukkan tidak ikhlasnya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tolong. Adapun Bani Syaiban mengaku dengan ikhlas Islam adalah benar,
tetapi kami takut. Oleh kerana masih ada sifat yang baik dalam diri Bani Syaiban, maka Nabi tidak menolak mentah-mentah sebagaimana menolaknya Bani Amir. Nabi kata, percayalah Islam akan menang. Bila kamu dengar kami telah mencapai kemenangan, sila datang jumpa kami. Datang jumpa kami. Dan memang selepas Nabi berhijrah ke Madinah, ditegakkan kerajaan Islam di Madinah, Bani Syaiban menghantar rombongannya dan masuk Islam. Dan Bani Syaiban menunjukkan kesetiaannya kepada Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melalui penglimanya Al-Muthanna. Al-Muthanna yang dianggap seorang penglima yang cekap macam Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dan Al-Muthanna telah memimpin bala tentera Islam menghadapi Parsi dan syahid di medan perang. Ini menandakan setelah dia tahu apa dia Islam selepas itu. Penerimaan beberapa orang dari luar terhadap Islam menandakan bahawa kepungan melalui ugutan dan menggunakan sebaran ditembusi dengan mudah oleh cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang lebih penting dari itu ialah kemuncak kesabaran dan keteguhan penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam perjuangan mereka di peringkat Makkiyah, walaupun tiada kuasa pemerintah melindungi mereka. Kedegilan musyrikin dan kejahatan mereka tidak menjadi penghalang kepada kemajuan dakwah dan kemarahan ke arah mencapai kemenangan. Bahkan segala tekanan yang dialami menambahkan lagi usaha dan pengorbanan bagi menyatakan Islam dan mempertahankannya. Walaupun mereka dikepung, mereka disekat di Makkah Al-Mukarramah. Ada sahabat yang dikurung, sahabat yang dianggap sebagai dipenjarakan, sehingga ada yang mati. Namun fikiran mereka tidak boleh dikepung. Fikiran mereka bersama dengan Islam tetap bebas. Ini kemuliaan manusia. Ada orang yang dilihat dalam dunianya hebat, kaya-kaya, pangkat tinggi, tapi fikirannya dipenjarakan, fikirannya dikurung, tak berani menyatakan yang benar, tak berani menegakkan yang benar, hidup macam burung dalam sarang. Begitulah, ini kebanyakan manusia. Macam burung dalam sarang, air cukup, padi cukup, makanan cukup, tapi kurung dalam sarang. Itulah bandingan manusia yang tidak bebas fikirannya bersama dengan Islam. Adapun yang bebas bersama dengan Islam, sama ada dia bebas di luar atau dikurung dalam penjara besi sekalipun, dia tidak boleh dipenjarakan. Di sinilah yang menghalang cahaya Islam disekat. Walaupun mereka menyekat Nabi dan sahabat-sahabatnya di Makkah dalam keadaan yang dia anggap lemah, fikiran yang bercahayakan Islam boleh menembusi kepungan-kepungan itu. Apabila Islam diterima oleh orang-orang luar, selepasnya ada orang luar menerima Islam seperti Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dan beberapa orang dari Madinah menerima Islam, menunjukkan cahaya Islam tidak boleh dikepung sekali-kali. Sampai bila-bila tak boleh dikepung cahaya Islam ni, kerana cahaya Islam adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana awan yang tebal tidak boleh menyekat cahaya matahari, walaupun tebal macam mana awan sekalipun, cahaya matahari boleh menembusi sedikit sebanyak, dan akhirnya awan akan lari berselerok. Cahaya matahari boleh menembusi awan itu. Begitulah malam yang gelap, tidak malam selama-lamanya akan ada siang. Matahari akan dapat memancarkan cahayanya bila-bila masa.
Itulah dia bandingan cahaya Islam ini. Seterusnya, apakah faktor kesabaran dan kepahaman yang ada pada generasi pertama ini? Apakah dia rahsia kesabaran para sahabat as-sabiqun al-awwalun yang awal-awal bersama dengan Islam? Bagi menjawabnya dicatatkan seperti berikut. Yang pertama, ma'rifatullah. Ma'rifatullah, iaitulah mengenal Allah menurut pengertian yang sebenar, membuahkan iman yang jazam, iman yang kemas, yang kuat, yang teguh, mati rapat, tak boleh dirombak sekali-kali, sehingga mereka memandang kecil segala dugaan dunia bagi mencapai kerajaan Allah. Walau bagaimana hebat sekalipun rentangan terhadap agama Allah, dan rentangan ia hanyalah laksana kiambang yang berselerak ke tepi, yang tidak mampu menyekat cita-cita Islam. Oleh itu mereka tidak mengendahkan rentangan itu walau bagaimana besar sekalipun. Bila mereka kenal Allah, ma'rifatullah makna kenal Allah. Kenal Allah bukan sekadar mengucap la ilaha illallah dengan lidah saja. La ilaha, menolak Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, menganggap kecil kuasa-kuasa yang lain daripada Allah, menganggap lemah yang lain daripada Allah, walaupun lain daripada Allah itu jin, syaitan, manusia. Pemerintahan yang besar, kuasa yang besar adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ma'rifatullah. Kenal Allah, kenal sifat-sifat kebesaran Allah yang tiada bandingan dan tidak ada tandingan. Ini ma'rifatullah, kenal Allah yang sebenar. Bila mengaji ilmu tauhid, mengaji akidah, mengaji sifat-sifat Allah, walaupun tak nampak Allah Ta'ala dengan mata, tapi kenal Allah. Dibuktikan kenal Allah itu la ilaha, menolak yang lain daripada Allah, illallah, malaikat Allah sahaja. Kalau saya kiranya mengucap la ilaha illallah, lama orang perupang pergi hunggah, lama orang getok takut. Bukan tak takut, manusia ada takut, tapi berundur, menyerah kalah. Ini orang yang tak mencapai ma'rifatullah. Para sahabat radhiyallahu anhum yang mencapai ma'rifat Allah ini tidak mengendahkan segala sekatan, walaupun mereka dalam keadaan jumlah yang sedikit, dikepung oleh jahiliah Mekah dan jahiliah seluruh dunia. Mereka merempuh kepungan itu macam merempuh pohon kiamban dalam air. Kekuatan iman menjadikan kiambang itu berselerak. Mereka terus ke hadapan. Yang kedua, sifat yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menarik hati para sahabatnya. Mereka bukan sahaja menjadi pengikut dengan ikrar lidah, tetapi sifat-sifat mulia yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakinkan hati mereka untuk terus bersama berjuang. Yang kedua, mereka melihat benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhlasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang tidak bohong, bukan saja lidahnya, perbuatannya, hatinya juga tidak bohong. Ada orang cakapnya lain, hatinya lain. Rasulullah tidak begitu. Benar, sungguh-sungguh benar. Disaksikan kemuliaan akhlaknya bersama kemuliaan diri dan hatinya, menjadikan sahabat-sahabat bergantung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak berpisah daripadanya sekali-kali. Yang ketiga, rasanya tanggungjawab yang besar bagi menyatakan Islam dan menegakkannya. Suatu tanggungjawab yang tidak mengharap seseorang itu berpeluk tubuh dan menjadi pemerhati,
malah mereka menyedari akibat dan diterima daripada tidak menunaikan tanggungjawab Islam adalah lebih berat dan lebih merugikan daripada tekanan golongan jahiliah. Menegakkan Islam susah, tetapi tidak menegakkan Islam lebih susah lagi. Ini yang kita nak nampak. Bila kita nampak menegakkan Islam itu susah, kita berhenti. Kita tak nampak bahawa tidak menegakkan Islam itu lebih susah lagi. Dalilnya apa? Bila Islam tidak ditegakkan, negeri tidak aman, akhlak manusia tak baik. Lebih susah daripada menegakkan Islam lagi dengan diseksa, dibelasah. Diseksa, dibelasah kerana menegakkan Islam, kita lawan, mulia diri. Adapun kalau tak menegakkan Islam, diseksa, dibelasah, kita menyerah kalah, hina diri. Hina di dunia, belum lagi dihina di hari akhirat. Tetapi mereka yang dihina di dunia kerana menegakkan Islamnya, menjadi orang yang mulia di dunia dan mulia di hari akhirat. Yang keempat, beriman kepada adanya hari akhirat, yakni suatu peristiwa yang mesti berlaku. Mereka yakin mesti bertemu dengan Allah. Seksa akhirat adalah lebih dahsyat dan tiada bandingan dengan seksa di dunia. Oleh itu, demi kemenangan di akhirat, mereka bersedia untuk menerima apa saja seksa di dunia. Mereka percaya pada hari akhirat, percaya pada syurga, percaya pada neraka, percaya pada pahala dan percaya pada adanya dosa. Mereka percaya pahala yang berlipat kali ganda yang dijanjikan oleh Allah pada hari akhirat. Mereka percaya sungguh. Mereka percaya kalau diredha oleh Allah, syurga. Walaupun orang beri syurga atas dunia, tak boleh banding dengan syurga di hari akhirat. Murah je. Tetapi ada orang tu, hak akhirat tak nampak lagi, agama hak dunia dulu, menyerah kalah. Ini tak percaya pada hari akhirat, menganggap syurga hari akhirat ni murah sangat, syurga dunia lebih mahal. Agama hak dunia dulu, hak akhirat ya kedok, ya kedok, ya kedok. Ini dia. Ini kelemahan iman pada hari akhirat yang kita kena sedar. Inilah menyebabkan orang tu serba salah dengan Islam, serba salah dengan perjuangan Islam, serba salah dengan perjuangan Islam. Lambat lagi nak menang ni, nak menang atas dunia, lambat hari akhirat belum tentu. Ya kedok tak tahu, agama hak dunia dulu. Ini menyebabkan orang jadi kalah. Ada para sahabat radhiyallahu anhum percaya pada hari akhirat macam nampak di mata, sehingga menganggap segala nikmat dunia yang dijanjikan kepadanya adalah sedikit sangat, murah sangat, murah sangat dunia ini. Begitu juga bila lawan Allah Ta'ala masuk neraka. Kalau lawan mereka yang menentang Islam atas dunia ni masuk penjara, kena seksa, kena bunuh, kena sekak tu sekak ni, susah atas dunia. Mana susah dengan neraka di hari akhirat? Mana susah dengan padang mahsyar? Mana susah dengan kehidupan ketika ada dalam kubur? Mana susah? Mereka yang percaya di hari akhirat menyadari cabaran hari akhirat lebih besar, maka mereka sanggup menghadapi cabaran dunia sedikit saja. Di sinilah disuruh seseorang itu membina dirinya dengan tarbiyah. Tarbiyah itu bukan saja mengaji, beramal dengan apa yang dia mengaji. Di antaranya ialah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan apa yang boleh dibuat, yang wajib, yang sunat, berusaha apa yang belum dapat dibuat lagi. Di antaranya ialah bertafakur seorang diri, bertahajud di tengah malam yang sunyi, memikirkan kebesaran Allah Ta'ala. Orang lain tidur belakang kita dengan Allah Ta'ala saja. Fikir kebesaran Allah Ta'ala, fikir syurga neraka. Kita rasa dunia ni kecil saja, mudah saja, ringan sangat.
Bila kita khusyuk di waktu malam menghadap Allah Ta'ala, tak ada orang lain, tak ada nak riak, tak ada nak ujub, nak tunjuk pada siapa-siapa. Tetapi jangan duduk seorang-seorang, tidak berjuang selepas itu. Allah Ta'ala suruh Nabi, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangun. Bukan selimut saja, lepas tu bangun. Bangun untuk apa? Fa'anzir, berdepan dengan manusia, beri peringatan supaya mereka ikut Islam. Wahyu yang diturunkan bertalu-talu, bukan sekadar untuk dibaca dan didengar, tetapi menjadi bekalan yang menguatkan iman mereka untuk menghadapi segala yang berlaku. Para sahabat radhiyallahu anhum mendengar ayat-ayat Quran yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibacakan kepada mereka. Mereka mendengar ayat-ayat Quran itu dengan iman, dengan percaya, kemudian menjadi bekalan kepada mereka. Ayat yang berkait dengan sembahyang, mereka sembahyang. Yang berkait dengan puasa, mereka berpuasa. Yang berkait dengan sedekah, mereka bersedekah. Yang berkait dengan sabar, mereka sabar. Yang berkait dengan cerita Nabi-Nabi zaman dahulu, mereka mengambil contoh dan teladan. Yang berkait dengan umat-umat zaman dahulu yang dibinasakan, menjadi iktibar kepada mereka. Bukan sekadar baca ayat Quran sedap dengar saja, sedap dengar cerita saja, tetapi menjadi pengajaran yang diamal di dalam diri dan hati mereka. Mereka jadikan ayat-ayat Quran itu adalah arahan daripada Allah. Sebagaimana orang mendengar arahan, dengar arahan pada ketua, siapa kucuk tubuh-tubuh, takut pada ketua itu. Begitulah mereka mendengar arahan pada Quran dengan khusyuk dan tawaduk di hadapan firman Allah Ta'ala. Yang keenam, yakin kepada janji kemenangan di dunia dan di akhirat yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada golongan Islam, sebagaimana Allah tidak memungkiri janjinya kepada Rasul-Rasul terdahulu dan pengikut-pengikut mereka. Maka itulah juga yang pasti dicapai oleh Nabi akhir zaman sallallahu alaihi wasallam dan umatnya yang setia. Mereka yakin kepada janji Allah dalam Quran dan disebut oleh Nabi SAW, janji dunia dan janji di akhirat. Mereka percaya Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan di dunia dan kemenangan di hari akhirat. Di dunia dah nampak lagi, akhirat jauh lagi. Semuanya percaya berlaku, percaya. Mereka teguh apabila Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu an yang baru diseksa, Khabbab yang dibakar belakangnya dengan besi. Khabbab seorang tukang besi yang bijak. Banyak pemimpin Mekah beri upah buat barang-barang besi kepada Khabbab, buat senjata dan sebagainya. Al-As bin Wa'il, seorang pemimpin musyrikin, minta Khabbab buat barang besi untuk dia. Setelah sudah, tak diberi upahnya, tak dibayar harganya. Oleh kerana Muhammad berjanji ada pahala hari akhirat, tunggu hari akhirat lah dapat pahala tu, kata dia. Dia ambil besi panah, letak atas belakang Khabbab, letak atas belakang besi panah, seksanya. Khabbab yang diseksa ni sekali dengan rakan-rakan yang lain, Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir dan lain-lain, bertemu dengan Nabi SAW yang bernaung di bawah bayangan Kaabah di waktu tengah hari. Khabbab menjadi juru cakap, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansiru lana. Wahai Rasulullah, mengapa tak berdoa pada Allah Ta'ala? Mengapa tak minta pertolongan daripada Allah Ta'ala? Kerana Quran menceritakan
Nabi Nuh alaihi salam yang berdoa turun banjir besar taufan yang menenggelamkan mereka yang kafir. Quran menceritakan Nabi Musa berdoa ditenggelamkan Firaun. Quran menceritakan nabi-nabi zaman dahulu berdoa dibinasakan mereka yang kafir itu. Mengapa tak berdoa pada Allah Ta'ala supaya kita mendapat kemenangan yang cepat? Lalu Nabi kata, wahai khabar, sesungguhnya di kalangan umat zaman dahulu ada kalangan mereka yang kerana beriman kepada Allah disikat jasad mereka dengan sikat besi yang meluruhkan kulit daging orang mereka sehingga sampai ke tulang. Ada di antara mereka yang dibelah tubuhnya dengan gergaji terbelah dua, jatuh ke bumi jasad yang dibelah dua. Mereka tidak berganjak dengan Islam itu. Wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amra hatta yasira ar-rakibu fi San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhib ala ghanamih walakinnakum tasta'jilun. Demi sesungguhnya Allah menyempurnakan urusan agama ini bila tiba masanya, wahai khabar. Sehingga bila Islam sudah sempurna dimenangkan oleh Allah, akan berlaku keamanan berlaku bila hukum qisas, hukum hudud, hukum Islam dilaksanakan, akan berlaku keamanan. Sehingga mereka yang musafir dari Sana'a ke Hadramaut di negeri Yaman di masa itu penuh dengan perampok dan penyamun di tengah jalan. Mereka musafir dari Sana'a ke Hadramaut dalam keadaan yang aman, pencuri tidak ada lagi, penyamun tidak ada lagi, bila hukum Allah dilaksanakan. Mereka merasa aman. Tetapi kamu adalah orang-orang yang gopoh. Kamu adalah orang yang gopoh. Walakinnakum tasta'dilun. Tetapi kamu adalah orang-orang yang gopoh. Allah Ta'ala menjanjikan dua janji. Yang pertama kemenangan dunia, yang kedua kemenangan di hari akhirat. Kemenangan dunia boleh memerintah. Ada mereka yang sempat, ada mereka yang tak sempat. Mereka yang tak sempat mati, tapi mesti menang di alam barzah dan di hari akhirat. Mereka yang sempat hidup akan melihat kemenangan itu, akan tiba masanya. Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kamu gopoh sangat. Soalnya, mengapa Allah Ta'ala jadikan kemenangan Islam ni payah sangat? Siapa ratus tahun, siapa ribu tahun, payah sangat. Mereka yang zalim itu kita nampak mudah sangat nak buat zalim. Sebabnya kerana Islam itu mahal harganya. Islam itu sangat mulia, bayarannya sangat mahal. Oleh kerana bayaran dia sangat mahal, harganya sangat mahal, maka untuk mendapatkannya mestilah juga dengan pengorbanan. Bandingkan emas belian yang mahal, mudahkah dia ambil? Macam batu-batu di tepi jalan, kutip itu nak berapa lori, batu-batu nak berapa lori, tapi berapa sangat harga batu. Emas yang besar jari saja, belian yang besar jari saja, mahal harganya. Kerana apa? Nak ambil emas, nak ambil belian, payah. Kena ambil batu, katok batu, tukur batu, bakar pula, katok pula, bakar pula, katok pula, baru keluar emas dan belian harga yang mahal. Inilah dia Islam. Ini dia Islam. Kita nak harganya mahal tapi mudah. Ini satu benda yang tak patut. Dan Allah Ta'ala buat demikian kerana nak menguji orang yang beriman. Percaya ke tak pada Allah? Percaya ke tidak pada Rasulnya? Percaya tidak pada janji dunia dan janji akhirat?
Para sahabat generasi awal Islam percaya janji dunia dan janji akhirat. Dua-dua percaya. Kalau tak dang di dunia, mesti dapat di hari akhirat. Dengan syarat mesti sabar sehingga mati. Rasulullah SAW sendiri yang memulakan segala-galanya, maka baginda menjadi contoh praktikal yang sangat menguasai pribadi dan hati para sahabat. Seterusnya, siapa yang tidak dapat memenuhi perkara yang disebut di atas tidak layak menyertai angkatan pertama bersama-sama Rasulullah SAW, sama ada dari kalangan jamaah atau dari kalangan perseorangan. Oleh kerana itulah diri kita ni tak boleh banding dengan sahabat-sahabat Nabi. Bila Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an memaki Uthman Abdul Rahman bin Auf kerana Khalid bin Walid buat silap dalam peperangan Bani Juzaimah. Khalid bin Walid ni masuk Islam dah. Masuk Islam kemudian. Masuk Islam dekat nak buka Mekah. Setelah Mekah dibuka, Nabi suruh Khalid bin Walid pergi serang Bani Juzaimah. Bila serang Bani Juzaimah, Nabi dah pesan, jangan bunuh tawanan, jangan seksa tawanan, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh rahib-rahib, padri-padri, jangan musnahkan gereja-gereja. Ni gebung gereja mendatang apa ni? Ikut Nabi ke ikut apa? Betul gereja tu salah, tapi tak boleh bung. Ini Nabi ajar. Bila perang Bani Juzaimah, Khalid bin Walid yang telah berjaya mengalahkan Bani Juzaimah menawan banyak tawanan-tawanan. Punya Khalid mengarahkan supaya tawanan dibunuh. Tiba-tiba Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang ingatkan pesanan Nabi SAW mengatakan jangan ikut Khalid. Khalid dia bunuh juga tawanan. Orang yang ikut dia ada juga. Bila balik di Mekah, dilaporkan pada Nabi SAW. Nabi menadah tangan, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlepas diri dengan apa yang dibuat oleh Khalid. Khalid itu silap. Lalu Al-Rahman bin Auf termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal masuk Islam, memaki Khalid bin Walid. Marah Khalid bin Walid. Muni Khalid, ingat lagi hak zaman jahiliyah dulu. Dia kelahi dengan Bani Juzaimah zaman jahiliyah dulu. Tindakan dia kerana nak balas dendam. Nak balas dendam. Mu nak balas dendam, kata Rahman bin Auf. Lalu Khalid bin Walid memaki Abdurrahman bin Auf, maki balas. Bila Khalid bin Walid maki Abdurrahman bin Auf, Nabi kata la tasubbu ashabi. Jangan kamu maki sahabat-sahabat aku. Sahabat-sahabat aku yang awal, jangan kamu maki. Kalau sekiranya seseorang kamu membelanjakan emas sebesar bukit Uhud, seseorang kamu membelanjakan emas sebesar bukit Uhud, emas yang kamu sumbang besar bukit Uhud, emas besar lengan berat dah nak akad, berapa ribu, berapa juta harga, berapa besar lengan, serta pula panjang, berapa juta. Ini besar bukit Uhud, kamu belanjakan emas tidak sama dengan secupok ini belanjakan oleh sahabat aku. Sahabat Nabi yang diterima secupok saja, secupok gandum, secupok gandum yang diterima oleh sahabat Nabi tak sama dengan sebesar bukit Uhud yang disumbangkan oleh orang yang tidak sahabat. Itu sahabat yang kemudian pun tak sama. Kenapa? Kerana mereka bersama dengan Nabi SAW di zaman susah, di zaman tekanan dan penindasan. Iman mereka sungguh kuat. Dan sebab itu Nabi sabda dalam hadis yang lain, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunah thumma alladhina yalunah thumma alladhina yalunah. Sebaik-baik qurun, abad-abad aku, iaitulah abad
100 hijrah, sebaik-baik abad. Kemudian yang selepas kita sekarang tahun 1400 lebih, sudah abad yang ke-15, di mana mereka yang berada di abad yang pertama hijrah adalah mereka yang terbilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah, sebelum Makkah dibuka, mereka yang terbilang. Oleh kerana itu, bila Sayyidina Umar mengadakan sistem gaji, sistem imbuhan, bila negara Islam sudah besar, negara Islam sudah berkembang luas, hasil-hasil negara sudah banyak, khusus lepas jatuhnya Parsi dan Rom, Sayyidina Umar dicadangkan supaya melaksanakan tadwinud dawawin. Tadwinud dawawin ialah merajastakan pegawai-pegawai kerajaan, merajastakan rakyat-rakyat yang memerlukan bantuan, merajastakan mereka yang pension, yang layak mendapat imbuhan. Di antara yang pension itu ialah sahabat-sahabat yang sudah tua. Maka Sayyidina Umar menganjurkan supaya diberi imbuhan yang lebih pada mereka yang masuk Islam sebelum pembukaan Mekah. Diberi imbuhan yang lebih kepada ahli Badar, generasi awal tahun yang kedua hijrah, yang menyertai Badar, lebih daripada orang lain diberi imbuhannya. Diberi kerana mereka adalah yang bersama dengan Nabi di zaman susah, sa'atul usrah. Mereka yang menghadapi tahun yang susah, saat yang susah. Bila ada orang menunjuk perasaan pada Sayyidina Umar, ini tidak adil. Mengapa Amirul Mukminin memberi imbuhan lebih pada mereka yang awal, tidak pada kami? Takkah Islam itu sama? Sayyidina Umar kata, wallahi la usawi man qatala ma'a Rasulillah wa ma'a man qatala Rasulullah. Demi Allah, aku tidak menyamakan orang yang berjuang dengan Rasulullah dan orang yang pernah menentang Rasulullah. Sayyidina Umar kata, ini yang berjuang dengan Rasulullah, kamu pernah menentang Rasulullah, baru sekarang mau masuk Islam bersama dengan Islam. Kamu dulu ni pada ahli yang lawan Nabi. Aku tidak samakan kamu dengan mereka, kata Sayyidina Umar. Di sini kelebihan generasi awal, as-sabiqun al-awwalun, yang disebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha pada mereka dan mereka redha pada Allah. Mereka adalah orang-orang yang lebih dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.